Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas daripada pilihan raya ke-12 baru-baru ini, beberapa siri pilihan raya kecil berlaku, bermula daripada Permatang Paut, diikuti dengan Bukit Gantang, diikuti dengan Bukit Selambau, bermula daripada Permatang Paut di Pulau Pinang, kemudian diikuti dengan Kuala Terengganu, Parlimen Kuala Terengganu, kemudian diikuti dengan Parlimen Bukit Gantang, kemudian diikuti dengan Dun Bukit Selambau dan Dun Batang Ai, dan kemudian diikuti dengan Dun Penanti, dan selepas ini akan diikuti dengan Dun Manik Urai di Kelantan. Kita melihat bahawa daripada sepanjang pilihan raya kecil yang berlaku itu, bermula daripada Parlimen Permatang Paut, di mana calon daripada Pakatan Rakyat, yang Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menambah majoriti yang diperolehi oleh Datin Seri Wan Azizah pada pilihan raya umum ke-12 dulu, menambah hampir 2,000 undi. Begitu juga dengan diikuti dengan pilihan kecil Parlimen Kuala Terengganu pada Januari 2009, juga parti yang mewakili Pakatan Rakyat, yang Parti PAS, juga telah berjaya menambah undi daripada negatif 500 kepada positif 2,600, 2,700. Maknanya sekitar 3,000 undi berlaku anjakan sokongan kepada Pakatan Rakyat, yang PAS itu sendiri. Kemudian diikuti dengan Parlimen Bukit Gantang, di mana pada pilihan raya umum ke-12 PAS menang dengan majoriti 1,500, tetapi baru-baru ini melalui Datuk Seri Ahmad Nizar Jamaluddin, PAS yang mewakili Pakatan Rakyat telah menambah majoriti daripada 1,500 kepada 2,700. Begitu juga dengan di Bukit Selambau, di mana BN, UMNO dan BN telah menaja lebih daripada 10 calon bebas supaya mengecilkan, dengan harapan untuk mengutip ataupun meraih tiap-tiap calon bebas ini meraih 100 ke 200 undi, undi daripada pengundi, dan daripada jumlah tersebut boleh menyebabkan wakil ataupun calon daripada Pakatan Rakyat, yakni daripada Parti Keadilan Rakyat, akan tewas kepada calon Barisan Nasional. Tetapi rupa-rupanya rakyat menolak. Rakyat menolak UMNO dan BN, di mana pada pilihan raya kecil di Bukit Selambau, majoriti yang diperolehi oleh Pakatan Rakyat juga bertambah, berbanding dengan keputusan pilihan raya umum pada 2008. Walaupun terpaksa berdepan 14 calon yang lain, undinya masih bertambah lebih kurang 200 ke 300 undi. Kemudian diikuti oleh berdasarkan kepada keputusan tersebut, UMNO dan BN gentar untuk menghadapi satu lagi pilihan raya kecil di Penanti, di mana pada pihak BN telah cuba menggunakan kuasa-kuasa gaib yang ada pada tangan mereka, supaya SPRM menarik balik segala tuduhan yang dikenakan oleh Yang Berhormat yang lepas, supaya tidak berlaku pilihan raya kecil di Penanti. Tetapi dengan izin Allah SWT berlaku pilihan raya kecil di Penanti, dan UMNO dan BN kali pertama dalam sejarah mereka tidak berani berdepan, gentar untuk berdepan dalam pilihan raya kecil, dan mereka mengambil keputusan untuk tidak bertanding di dalam pilihan raya kecil Penanti, walaupun mereka menaja calon-calon bebas untuk menentang calon daripada Parti Keadilan Rakyat di Penanti. Jadi alasan yang digunakan oleh pihak UMNO dan Barisan Nasional, khususnya Presiden UMNO yang baru, yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang baru, mengatakan oleh kerana Malaysia sekarang ini menghadapi kemelesetan ekonomi, maka untuk menjimatkan wang rakyat, UMNO dan BN mengambil keputusan untuk tidak menggunakan wang tersebut, membazirkan wang tersebut untuk berdepan dalam pilihan raya kecil demi menyelamatkan wang rakyat, dan juga dengan menggunakan alasan
ekonomi negara mengucuk pada ketika itu 1%, negatif 1. Tetapi apa yang kita minta, kalau UMNO dan BN menggunakan hujah tersebut, maka pilihan kecil yang bakal berlaku di Manik Urai, kita juga minta UMNO konsisten dengan kenyataannya untuk menjimatkan wang rakyat atas alasan ekonomi mengucuk. Pada waktu mereka mengatakan mereka tidak akan bertanding di Don Penanti, ekonomi negara pada ketika itu diramalkan mengucuk 1% atau negatif 1. Tetapi semasa pilihan kecil yang akan diadakan di Manik Urai, di mana penambahan calonnya akan diadakan pada 7 hari bulan Julai dan pembuangan ini pada 14 hari bulan Julai, terang dan jelas data ekonomi negara yang terbaru ekonomi negara telah mengucuk kepada negatif 5 ke negatif 6%. Mengucuk kepada 5 ke 6%. Maknanya keadaan ekonomi lebih parah daripada waktu UMNO dan BN membuat keputusan untuk tidak bertanding di pilihan kecil penanti. Atas alasan yang samalah kita minta UMNO konsisten dengan kata-katanya, dengan cakapnya, supaya mereka juga tidak akan meletakkan calon di Don Manik Urai. Kerana status quo sama ada di penanti dan juga status quo sama ada di Manik Urai adalah sama. Kalaulah wakil UMNO atau BN menang sekalipun, kedudukan kerajaan tidak berubah. Kerana di Pulau Pinang yang menjadi kerajaan, yang menjadi kerajaan dan juga menjadi ketua menteri adalah wakil daripada parti daripada Pakatan Rakyat. Begitu juga di Kelantan, yang menjadi kerajaan adalah parti daripada Pakatan Rakyat, yang PAS, yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Jadi sebab itu UMNO tidak ada alasan untuk meneruskan hasrat mereka untuk meletakkan calon di Don Manik Urai. Tambahan pula, wakil yang menang nanti daripada PAS sudah tentu daripada orang Melayu itu sendiri, orang Islam itu sendiri, yang sudah tentu akan menjaga kepentingan orang Melayu dan orang Islam. Akan menjaga kepentingan orang Melayu dan orang Islam. Tambahan pula jumlah pengundi di Manik Urai, peratus pengundi Melayu atau pengundi Islam adalah hampir 100%. Dan jumlah pengundinya sekitar lebih kurang 13 ke 14 ribu orang. Sebab itu saya sekali lagi lah meminta UMNO dan PN konsisten dengan cakapnya. Kalau tidak, orang akan lihat bahawa UMNO takut kalah, lebih teruk, lebih parah di penanti. Tetapi mereka, oleh kerana di Manik Urai tidak ada pengundi-pengundi bukan Melayu, maka mereka akan meletakkan calon mereka. Jadi dengan ini kita melihat bahawa UMNO dan BN sudah melihat trend dia, bahawa pengundi bukan Melayu, pengundi bukan Islam sudah berubah sokongan, kecenderungan mereka mengundi. Kerana daripada bacaan-bacaan politik, analisa keputusan di Parlimen Bukit Kantang, sekiranya pengundi-pengundi Cina ini menunjukkan sikap yang sama, perubahan yang sama seperti mana yang dilakukan di Bukit Kantang, maka dilihat dengan analisa ini, kalau berlaku pilihan kecil di negeri Johor, lebih daripada separuh Don dan kawasan-kawasan parlimen di negeri Johor akan tumbang ke tangan parti-parti Pakatan Rakyat, khususnya Don dan juga parlimen-parlimen yang berhadapan dengan Selat Melaka, bermula daripada Johor Bahru ke Pontian, Batu Pahat sehingga kepada Muar dan Bakri itu sendiri. Sebab itulah kita rasa adalah membazir wang rakyat sekiranya UMNO ingin meneruskan lagi hasrat mereka untuk bertanding di Manik Urai, dan dengan sendiri menunjukkan UMNO tidak mengotorkan kata-kata mereka untuk menjimatkan wang rakyat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.